cuaca sejuk bersalji. So sekarang kita tengah ada mini trekking untuk naik ke atas Perito Moreno. Scotland amat terkenal dengan budayanya yang sangat unik, terutamanya muzik. Di sepanjang jalan, terutamanya di Edinburgh, terdapat penghibur-penghibur jalanan yang memainkan alat muzik Scottish iaitu bagpipe. Dikenali dengan landscape semula jadi yang mengasyikkan dan bangunannya yang bersejarah, Scotland antara lokasi wajib dikunjungi sekiranya anda ingin melancong ke bumi Eropah. Menawarkan pengalaman alam flora yang indah dan moden, pengunjung pasti dapat membawa pulang kenangan manis yang berharga. Hallo, guten Tag. Ich bin Afrina Ami und gerade wohne ich in Deutschland. Hai, saya Afrina Ami dan sekarang saya menetap di Germany. Saya sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang Mechanical Engineering di Hochschule Rheinval atau dalam bahasa Inggerisnya Rheinval University of Applied Science. Jadi, hari ini saya ingin membawa anda bercuti bersama saya ke Scotland. Jom, ikut saya. Masih mengekalkan struktur bangunan dan seni bina dari zaman Victorian dan Georgian di sepanjang The Royal Mile, Edinburgh menjadi antara destinasi tarikan pelancong yang popular. Di Calton Hill pula terdapat monumen-monumen yang sangat menarik. Di puncak Calton Hill terdapat National Monument of Scotland yang merupakan memorial kebangsaan buat tentera-tentera Scotland yang terkorban semasa Perang Napoleonic. Tidak lupa juga Dean Village atau dikenali sebagai Water of Leith Village. Dean Village merupakan kawasan green milling yang telah beroperasi selama lebih 800 tahun. Aliran arus deras sungai Water of Leith yang menggerakkan milling machine pada ketika itu. Destinasi menarik Scotland seterusnya ialah Glasgow. Glasgow merupakan bandar terbesar di Scotland. Seni bina di sini agak moden jika dibandingkan dengan struktur bangunan dan seni bina di Edinburgh. Glasgow juga merupakan bandar terpadat di Scotland dan juga bandar keempat terpadat di United Kingdom. Walaupun Scotland merupakan bandar yang padat penduduk, ia tidak menghalang pelancong untuk terus datang berkunjung. Deretan kedai berjenama yang popular juga menjadi tarikan utama pelancong. Mereka boleh membeli belah di kawasan Edinburgh dan juga Glasgow. Selain bangunan pencakar langit dan seni warisan peninggalan sejarah, Scotland mempunyai banyak lokasi alam semula jadi yang istimewa. Menuju ke Isle of Skye, kita akan singgah di Loch Lomond iaitu tasik yang dikelilingi dengan Gunung Ganang. Antara aktiviti menarik yang boleh dilakukan di sini ialah paddleboarding. Persinggahan seterusnya ialah banjaran Gunung Glencoe. Pemandangan di sini sememangnya sangat indah. Glencoe terkenal dengan air-air terjun dan trekking and hiking trails. Seterusnya, kita akan singgah di Island Donin yang merupakan sebuah pulau kecil yang dihubungkan dengan Pulau Great Britain melalui sebuah jambatan batu yang menuju ke sebuah istana. Dan istana ini memenuhi sebahagian besar pulau kecil tersebut. Tiba sahaja di Isle of Skye, terdapat banyak air-air terjun yang mengalir sangat deras di pinggir-pinggir jalan. Antara destinasi air terjun yang menarik ialah East Aberdeen. Keindahan panorama di East Aberdeen memang sangat tidak terkata. Tidak dapat dinafikan, pesona dan keindahan panorama di Isle of Skye mampu memukau pandangan sesiapa sahaja yang menjejakkan kaki ke sini. Tidak ketinggalan juga, terusan air terjun semula jadinya pasti memberikan ketenangan. Sambil menghayati seni budaya, pelancong dapat menikmati alunan muzik bagpipe yang menghiburkan. Mereka juga boleh mencuba pelbagai menu menarik yang ditawarkan di Scotland. Scotland amat terkenal dengan budayanya yang sangat unik, terutamanya muzik. Di sepanjang jalan, terutamanya di Edinburgh, terdapat penghibur-penghibur jalanan yang memainkan alat muzik Scottish iaitu bagpipe. Jadi tiba sahaja di Scotland, saya mengambil peluang ini untuk menikmati makanan-makanan laut kerana Scotland terletak di pulau. Selain itu, saya juga berpeluang untuk mencuba
pencuci mulut British yang sangat terkenal iaitu Sticky Pudding. Buat penonton yang masih belum sampai ke Scotland, Scotland pastinya destinasi yang harus dilawati kerana ia bukan sahaja menawarkan suasana hidup di bandar, seni bina yang menarik, tetapi juga keindahan alam semula jadi yang memukau. Belgium merupakan salah sebuah negara yang terkecil di benua Eropah. Memiliki seni bina yang unik, ia terkenal dengan pemandangan yang memukau. Hai, Assalamualaikum. Bonjour. Saya Maridawati binti Mia Hadi, berasal dari Perak. Kini menetap di Brussels, Belgium bersama 4 orang anak saya. Menyusuri sejarahnya, Belgium pernah mengalami perebutan kuasa-kuasa besar dunia sehingga ia digelar sebagai medan perang Eropah. Bagi anda yang inginkan pengalaman berbeza, ia antara destinasi pilihan yang wajib dikunjungi. Saya ingin berkongsi 5 lokasi menarik yang patut dikunjungi oleh pelancong di Brussels, iaitu Grand Place. Grand Place merupakan antara tarikan pelancong yang terkenal di Brussels. Ia mempunyai binaan monumen dari kurun ke-18. Lokasi ini juga telah diberi pengiktirafan dengan dimasukkan dalam senarai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1998. Memasuki kawasan ini, anda akan terpesona dengan keunikan seni bina bangunan-bangunan dan patung-patung bersejarah di sini. Pelancong juga boleh merasai pengalaman menaiki kereta kuda mengelilingi kawasan Grand Place ini. Selain itu, pada bulan Ogos setiap tahun genap akan diadakan pemasangan flower carpet di tengah-tengah datarannya. Seterusnya, Galeri Royal St. Hubert. Galeri ini tidak jauh dari Grand Place. Anda boleh berjalan kaki ke sini. Anda akan terpesona dengan kecantikan binaan ini yang berbumbungkan kaca yang menyerlahkan lagi keunikannya. Kawasan ini sangat menarik bagi pelancong yang ingin membeli belah kerana terdapat banyak butik coklat yang terkenal serta barangan-barangan mewah yang lain. Apabila berkunjung ke sini, sudah tentu ada cenderahati yang ingin dibawa pulang untuk diberikan kepada keluarga dan teman. Royal Souvenir ni salah satu kedai yang mana you all boleh beli souvenir dengan harga yang sangat berpatutan. Macam ni, kalau kat kedai-kedai maybe you all takkan dapat harga yang dia tak kat sini lah. InsyaAllah you all masih boleh nak menawar lagi ya kalau dekat sini. Selain terkenal sebagai negara pengeluar coklat, Belgium juga terkenal dengan Belgian waffle-nya. Oleh itu, kali ini saya ingin membawa anda semua untuk menikmati Belgian waffle di sini. Tidak lengkap sekiranya anda berkunjung ke Belgium tanpa merasai keenakan manisan coklat dan juga wafelnya. Los Churros and Waffle Cafe serta Hof de Busa Cafe antara lokasi terbaik untuk menikmati hidangan waffle yang enak. Macam ni, they call it Liège waffle. And yang 4 segi ni adalah Brussels waffle. So, ada sikit perbezaan dari segi dia punya tekstur dan dia punya bentuk. You akan try dua-dua lah. St. Container Park adalah taman awam di Brussels yang menjadi tumpuan warga tempatan untuk beriadah dan berekreasi. Berkunjung ke Auto World Vintage Car Museum, pengunjung dapat menyaksikan pameran kenderaan zaman dahulu. Manakala Royal Museum of the Armed Forces and Military History pula mempamerkan sejarah ketenteraan Belgium. Mannequin Peace adalah binaan patung yang terkenal di Brussels.
Binaan setinggi 55.5 cm ini menjadi tumpuan pelancong untuk bergambar di hadapannya. Kewujudannya dipercayai sejak kurun ke-15. Mannequin piece yang terkenal tu, but actually this one adalah replika dia sebab mannequin piece ni dah selalu sangat hilang, dirosakkan. So yang ada di sini adalah replika. Kalau you nak tengok yang original, you boleh ke Museum of Brussels. So dekat situ you akan nampak the original one, mannequin piece. Pengunjung boleh menikmati keindahan seni bina istana bersejarah ini yang dibina sekitar awal kurun ke-19. Meskipun istana ini ditutup untuk orang awam, namun setiap tahun dalam musim panas ini akan dibuka kepada umum untuk melawat dan menikmati keindahan seni bina di dalam istana tersebut. Bagi anda yang ingin melancong ke Belgium, anda diingatkan untuk melakukan semakan terlebih dahulu terhadap larangan dan peraturan terkini untuk masuk ke Belgium. Anda juga perlu berhubung dengan pihak kedutaan untuk mendapatkan maklumat terkini serta memaklumkan keberadaan anda di Belgium bagi memudahkan pihak kedutaan untuk memberikan bantuan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang hal-hal kecemasan. Walaupun Brussels kurang mendapat perhatian sebagai destinasi utama pelancongan dunia, kesempatan berkunjung ke sini pastinya memberi 1001 pengalaman yang berharga buat semua. El Calafate ialah sebuah bandar kecil yang terletak di selatan Argentina. Ia menjadi laluan untuk pelancong berkunjung ke sebuah tempat menarik iaitu Perito Moreno Glacier. Assalamualaikum, hai penonton Nona semua. Saya Nurjana Itnin. Saya sekarang berada di El Calafate, sebuah pekan kecil di Patagonia di Argentina. So hari ini kita akan sama-sama tengok Perito Moreno, iaitu sebuah glasier ais yang sangat besar di sini. Untuk menikmati keindahan glacier di Perito Moreno dengan lebih dekat, salah satu cara terbaik adalah dengan menaiki bot melalui tasik lago Argentino. So sekarang kita tengah ada mini trekking untuk naik ke atas Perito Moreno. Perjalanan ni sebenarnya tak jauh tapi we're going to take it very slowly. Hari ini cuaca sejuk bersalji, kalau nampak snowflakes ni. Jadi mendung lah. Hari ini mendung sikit. Mendaki di Perito Moreno Glacier adalah antara aktiviti menarik yang boleh dilakukan di sini. Selain menikmati keindahannya, anda juga dapat menelusuri bongkar-bongkar ais yang memukau pandangan. Perito Moreno Glacier adalah salah satu daripada 48 glacier yang besar di kawasan ini. Keluasannya sama seperti luas bandar Buenos Aires. Glacier ini berhubung dengan banjaran Andes yang sangat popular di Amerika Selatan. Lebih menarik, tempat ini mudah diakses dan menjadikan ia destinasi yang sering menjadi tumpuan pelancong. Kalau di sebelah kiri jalan nanti, jangan tunjuk daripada arah mana banjaran Andes ni datang dan bawa glasier turun ke tasik Argentino Lago ni. So, glasier ini sentiasa bergerak, cuma kadar pergerakannya berbeza. Di sebelah di kiri dan kanan glasier, di sisinya pergerakannya mungkin dalam 15 cm sahaja sehari, tapi di sebahagian tengah pergerakannya jauh lebih pantas 1 meter lebih setiap hari. So crackings ataupun pemecahan bongkar ais banyak berlaku di bahagian tengah glasier Perito Moreno ini. Disebabkan oleh keunikan dan keindahannya, glacier di Perito Moreno dianggap sebagai salah satu keindahan semula jadi yang paling memukau di dunia. Paras glacier dari permukaan tasik adalah lebih kurang 74 meter dan jika diukur dari dasar tasik, ketinggiannya menjangkau hingga ke 179 meter. Lokasi ini sudah berusia hampir 18,000 tahun dan ia juga merupakan kawasan simpanan air yang ketiga terbesar di dunia selepas Antartika dan Greenland. Jika anda berada di Argentina, jangan lupa untuk meletakkan Perito Moreno Glacier dalam senarai destinasi pilihan. Lokasi yang unik ini pasti dapat memberikan anda pengalaman indah dan berharga untuk dibawa pulang.
Sesiapa sahaja yang menjejakkan kaki ke sini pasti akan terpesona dengan kehijauan alam semula jadi serta flora dan faunanya yang indah. Faktor ini menjadikan Switzerland tersenarai antara lokasi wajib dikunjungi pelancong seluruh dunia. Assalamualaikum dan hai kepada penonton-penonton Nona di luar sana. Hoi, ich bin Nur Hidayah und ich komme aus Malaysia und jetzt wohne ich in der Schweiz. Saya telah menetap di Switzerland pada awal tahun 2022 bersama suami saya yang merupakan seorang rakyat Switzerland. Istimewaan Switzerland ini tidak lain dan tidak bukan, iaitu pada pemandangan semula jadinya yang amat indah. Berjalan menyusuri Wardenburg dan Wallenstadt, pelancong bukan sahaja dapat menghirup udara segar, malah berpeluang melakukan pelbagai aktiviti menarik sambil menghayati hasil peninggalan sejarahnya. Jadi, hari ini saya ingin membawa anda untuk melawat beberapa lokasi yang menarik di dalam daerah St. Gallen, Switzerland. Lokasi pertama ialah di Waldenberg. Di Waldenberg ini terdapat satu istana yang diberi nama sebagai Istana Waldenberg dan ianya telah dibina pada tahun 1228. Ini bermakna istana ini telah pun berumur hampir 800 tahun. Seni bina di sekitar kawasan Waldenberg ini amat unik kerana ianya telah pun berusia ratusan tahun. Seni bina dan rumah-rumah di sekeliling istana ini dilindungi oleh kerajaan Switzerland dan tidak boleh dilupuskan. Sehingga ke hari ini, rumah-rumah tersebut masih didiami oleh penduduk tempatan Switzerland. Selain melawat Istana Waldenberg dan rumah-rumah lama di sekelilingnya, apa kata anda melakukan aktiviti seperti bermain mini golf kerana ianya terletak hanya bersebelahan Istana Waldenberg. Seterusnya, jika anda meminati pemandangan tasik, anda semestinya harus singgah di Walensee, di mana ianya terletak di Wallenstadt. Tasik Walensee ini merupakan tempat di mana pelbagai aktiviti boleh dilakukan seperti berkemah, berbasikal, parasailing di atas air dan bermacam-macam lagi. Setelah penat berjalan, anda boleh singgah di kafe Seehof di mana kepakaran kafe ini ialah di dalam pembuatan aiskrim dan kopinya. Jika anda seorang penggemar aktiviti lasak, Gunung Flamseberg sememangnya lokasi yang tepat untuk dikunjungi. Aktiviti di sini bakal memberikan anda 1001 pengalaman yang berbeza. Sesampainya anda ke Gunung Flamseberg ini, anda boleh melakukan aktiviti yang agak terkenal oleh penduduk tempatan kita, iaitu aktiviti menaiki tobogan. Jejak tobogan ini adalah sepanjang 2 km dan kelajuan tobogan itu boleh dikawal oleh anda sendiri. Ini adalah trail tobogan untuk diluangkan bersama keluarga di mana anda harus menaiki kabel kar ini untuk naik ke atas dan slide down untuk bertobogan. Selain kaya dengan seni bina yang antik dan menarik, Banda Cher turut memberikan pengalaman membeli belah yang santai. Sekiranya anda singgah di bandaraya Kur ini, anda bolehlah mendapatkan buah tangan untuk dibawa balik ke tanah air. Switzerland ini amat terkenal dengan pembuatan coklat dan keju yang mewah. Jadi, anda boleh singgah di Pasaraya Coop yang amat terkenal dan ada di seluruh Switzerland. Di sini anda boleh dapatkan pelbagai jenis coklat dan keju untuk dibuat oleh-oleh. Fakta menarik tentang Switzerland ini, jika anda perasan, terdapat banyak pancutan air di dalam bandar Kur ini ataupun di seluruh Switzerland. Adakah anda tahu, setiap air daripada water fountain ini boleh diminum begitu sahaja. Percutian tidak lengkap tanpa merasai hidangan tradisional masyarakat setempat. Antara menu yang wajib dicuba adalah rosti, sajian yang dimasak menggunakan kentang, telur dan keju. Hidangan ini enak dinikmati bersama minuman coklat Cortina yang sangat terkenal di Switzerland. Jadi, jika anda ingin melawati Switzerland, jangan lupa untuk singgah
di daerah Sanggalen dan melawati tempat-tempat menarik yang ada di daerah ini. Datanglah pada musim apa pun, ianya pasti menarik. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu